Apa nak kenal Khawarij ni macam mana perangai dia? Dengan orang Islam dia keras, dengan orang kafir dia lembut. Contoh macam ISIS tuan-tuan ISIS ni kalau tuan-tuan tengok dia punya attack sebab masa dengan PDRM dulu, dia tunjuklah kawasan-kawasan dia buat peta dunia, lepas tu dia tunjuk kawasan-kawasan yang diserang oleh ISIS. Yang banyak diserang oleh ISIS. Negara-negara yang diserang oleh ISIS negara Islam. Turki, Syria, Iraq, Malaysia pun ada satu kes dekat Puchong. Tuan-tuan mungkin tak bisa dengar, tapi ada masuk dalam surat khabar sebenarnya. Ada serangan bom di sebuah disco dekat Puchong. Dia macam kelab malam lah. Dan ISIS dia buat keluar statement kata depa dah yang bertanggungjawab. Dan ISIS tu mai daripada Indonesia. Mai daripada Indonesia. Rangkaian di sana depa mai ke Malaysia dan depa bom satu tempat di Puchong. Tahun 2014 2015 dulu lah. Lama dah. Malaysia ada satu kes, ada satu ke dua kes macam tak silap. Di Indonesia banyak kes, di Filipina banyak kes, dan majoriti yang kena bom, yang ada ISIS apa semua ni, yang duk bunuh-bunuh orang-orang Islam dan sebagainya di tempat awam, bom masjid dan sebagainya, adalah negara-negara Islam. Negara-negara Islam. Walaupun ada jugalah kes di UK, di Amerika, tapi sikit nak dibandingkan dengan negara Islam. Airport di Turki kena bom dengan ISIS. Di Turki masa tahun 2012 masa tu. Jadi yang peliknya, ISIS ni dia punya HQ dia dekat Syria dan Iraq. Sebab tu nama dia Islamic State of Iraq and Syria. Jadilah ISIS, ataupun dalam bahasa Arab dia dipanggil Daesh. Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam. Maka jadilah Daesh. Baik, Daesh ni dia punya HQ dia dekat Syria. Dan juga dekat Iraq. Syria dengan Iraq ni tuan, sempadan dengan Palestin. Papat macam Malaysia dengan Thailand. Macam Malaysia dengan Thailand dengan Singapura. Papat. Dia pun boleh pergi lari sana sini bom negara-negara Islam, tapi hak Israel tu buat tak tahu ya. Tak ada satu pun kes serangan ISIS di Israel. Padahal sebelah. Kalau kata nak pergi jihad, pergilah jihad dekat Israel sana. Bebaskan Palestin, bebaskan Masjidil Aqsa. Yang duk sibuk pergi bom Malaysia lah, pergi bom Indonesia lah, pergi bom Turki lah, pergi bom di Kuwait dan sebagainya, buat apa? Tu yang kata Khawarij. Tu yang kata Khawarij tu. Depa dengan orang Islam, depa kerah, depa sanggup bunuh, halai darah dan sebagainya. Dengan orang kafir, depa membiarkan penyembah berhala begitu saja. Kamu akan saksikan perkara ini dengan mata kamu sendiri. Dan sungguh kita menjadi umat yang menyaksikan sabdaan Rasulullah itu benar. Puak-puak Khawarij ni, tang orang Islam depa kerah. Tang orang bukan Islam, bukan main lagi berlembut. Jadi sama juga bila orang bukan Islam buat apa-apa, tak ada bunyi langsung daripada tokoh-tokoh Wahabi ni. Daripada ustaz-ustaz Wahabi ni tak ada bunyi, tak ada apa, tak ada keluar statement apa langsung. Bila ada orang-orang bukan Islam menyentuh sensitiviti umat Islam. Apa-apa isu lah. Biasanya orang politik lah yang akan ambil isu ni dan politikkan benda tu. Tapi ustaz-ustaz Wahabi akan senyap membisu buat tak tahu apa. Sebab orang bukan Islam punya isu. Tapi cuba kalau isu tu berkait dengan orang Islam. Isu pasal macam Maulid Nabi lah, ziarah kubur hari raya lah, punyalah mereka buat bising di dalam media sosial sana sini. Satgi ni menjawab balas ini, doktor ini menjawab balas doktor itu, doktor banyak betul hang punya masa duk menyebut pasal Maulid saja, duk sibuk pasal tahlil saja, duk sibuk pasal isu-isu yang khilaf-khilaf yang kecil-kecil dalam masjid ni. Hak orang bukan Islam duk kacau institusi keislaman ni, langsung tak kata apa. Pasal mereka keras dengan orang Islam ya. Dengan orang bukan Islam, mereka berlemah lembut dan mereka membiarkan apa saja penyembah berhala ni nak buat apa. Itu ciri-ciri Khawarij. Jangankan tahlil apa semua, selawat syifa pun mereka kata syirik. Selawat syifa, Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha, mereka kata syirik. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buka dalam YouTube, ustaz-ustaz Wahabi ni duk kata syirik. Daripada hak ada doktor, tak ada doktor, ada pangkat, tak ada pangkat, mereka semua buat ceramah, upload dalam YouTube. Dia pun kata selawat syifa ni adalah syirik. Syirik ni maksudnya kafir kan. Siapa baca selawat syifa ni jatuh murtad. Pasal apa? Alasan dia kata selawat itu bukannya memohon doa kepada Allah, tapi memohon doa kepada Rasulullah. Dia kata dia pusing kok mana pun kita tak tahu. Sedangkan dalam ayat itu, Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulub wa dawaiha. Tib maksud dia tabib. Bisa dengar perkataan tabib kan? Tabib dalam bahasa Arab maksud dia doktor. Doktor ni bahasa mudah kita kata perawat. Bukannya syafi, bukannya penyembuh. Penyembuh dengan perawat dua benda yang berbeza. Perawat adalah asbab, penyembuh ialah Allah.
Allah penyembuh, perawat adalah doktor dan sebagainya. Jadi kalau kita panggil seseorang tu doktor, jatuh murtad kan kita? Kita panggil seseorang doktor tu tabib. Kamu ni adalah tib, kamu adalah tabib yang merawat penyakit saya. Mau jatuh murtad ke? Dia kata, oh hang ni kata Rasulullah boleh menyembuhkan penyakit kamu. Dah faham bahasa Arab ke tidak? Kan? Bukannya kita kata Rasulullah ni sebagai syafi, sebagai penyembuh. Penyembuh hanya Allah. Rasulullah kita kata tib bil qulubi wa dawaiha, dan ubat kepada kami. Dawa tu ubat. Tib doktor, dawa ubat. Rasulullah adalah doktor kepada hati kami dan adalah ubat kepada hati kami. Kami dalam keadaan sedih dan sebagainya, maka membaca kisah-kisah Rasulullah dapat menenangkan hati kami. Mengenangkan kasih sayang Rasulullah kepada kami dapat menyembuhkan penyakit-penyakit hati kami. Membaca ajaran-ajaran Rasulullah, membaca ajaran adab-adab dan akhlak-akhlak Rasulullah dapat menyembuhkan penyakit-penyakit hati kami. Jadi Rasulullah adalah doktor kita. Tapi mereka kata apa? Selawat syifa ni syirik sebab kamu kata Rasulullah tu penyembuh kepada penyakit. Sedangkan penyembuh hanya Allah. Mereka kata Allah, dia pusing kat situ. Berlambak kat dalam YouTube, tuan-tuan boleh tengok. Dan benda ni ramai orang hak tak erti apa lagi dia duk percaya. Pasal apa? Dia ada PhD. Hang ada apa? Ada PhD yang dijadikan ukuran. Ada PhD yang dijadikan ukuran. Memanglah betul benda tu adalah ukuran tahap akademik seseorang. Tapi buat kata tok-tok guru kami, pandai dalam exam, cerdik dalam exam, tak semestinya dia adalah orang yang berfikir. Tak semestinya dia tu cerdik dalam pemikiran dia. Cerdik atas-atas tak sama dengan cerdik pemikiran. Tak semestinya orang yang cerdik pada result kertas semata-mata ni adalah orang yang sama cerdik dalam pemikiran dia. Kadang-kadang dia ni dapat benda tu, lulus exam dan sebagainya, sebab dia memang hafal benda tu, maka dia bolehlah lulus, dapatlah kertas, dapatlah sijil akademik dan sebagainya. Tapi pemikiran dia tu dia boleh masukkan apa-apa pemikiran. Boleh jadi dia PhD tapi dia Syiah. Boleh jadi dia PhD tapi dia seorang Yahudi. Boleh jadi dia PhD tapi dia satu orang yang tidak memahami Islam. Masa saya duduk dekat Afrika dulu, pensyarah di universiti dekat South Africa, ada fakulti Islam dekat situ. Dekat dalam tu yang menjadi pensyarah adalah bukan Islam. Tapi depa ada PhD dalam bidang Islamic Studies. Depa ada PhD dalam bidang Quran Hadis. Tapi depa ni ada yang Yahudi, ada yang Kristian. Ada jugalah pensyarah orang Islam. Tapi ada pensyarah kafir tetapi ada PhD dalam Islamic Studies. Takkan kita nak kata saya kena ikut dia sebab dia ada PhD, kan? Sedangkan betul dia mungkin ada PhD dalam bidang tersebut, tapi pemikiran dia, faham dia, ibadah dia tak sama dengan kita. Jadi disebabkan perkara ini menjadi fitnah kepada umat Islam. Maka habis cerita pasal Wahabi saja ni, tak ada nak habis cerita pasal Dajjal. Tapi dekat dengan Dajjal lah. Sebab Dajjal ni nanti bila dia mai ke Madinah, siapa yang akan sambut dia? Puak-puak ni jugalah. Puak-puak ni lah akan sambut dia. Saya buat penginapan. Tuan-tuan boleh Google tengok Istana Dajjal. Cari dekat dalam Google Image, akan keluarlah satu istana duduk di atas bukit. Jabal tu adalah Jabal Habsyi yang terletak betul-betul dekat sempadan Madinah dengan tanah halal. Jadi di situlah yang dalam hadis ini menyebutkan Dajjal ini dia akan nak masuk ke dalam sempadan Madinah tak boleh, maka dia terpaksa naik dekat satu bukit yang mana batu dia berwarna merah-merah, dan di atas bukit itulah mereka akan bermalam, yang mana pada malam tersebut Dajjal akan tunjukkan kepada satu bangunan dan dia bagi tahu kepada pengikut dia, ketahuilah bahawa di sana itu adalah istananya Ahmad. Istana putih itu adalah istananya Ahmad. Menariknya dalam dialog hadis tersebut, Dajjal menyebut istana putih itu bermakna Dajjal ini dia akan mai ketika Masjid Nabawi berbentuk istana dan berwarna putih, iaitu di zaman kita. Sebab masa Rasulullah sebut hadis tu 1400 tahun yang lalu, Masjid Nabawi hanyalah batang pokok kurma. Kalau Dajjal mai pada zaman tu, takkan nak kata tu istana putih. Ada batang pokok kurma. Bermakna Dajjal akan mai selepas 1400 tahun ketika mereka dah buat Masjid Nabawi ni macam istana besar dan berwarna putih, daripada jauh nampak bercahaya. Dia naik atas bukit, dia tunjuk dekat pengikut-pengikut dia, tu istana putih tu istananya Ahmad. Ahmad ni adalah gelaran kepada Rasulullah di atas langit sana. Jadi Dajjal naik atas bukit tu, takkan dia nak tidur pakai kemah. Dia orang kaya, dia orang elit, dia billionaire. Takkan nak tidur apa dalam kemah camping kat atas tu saja.
mesti ada dia punya penginapan dia. Penginapan dia tu daripada siap dah buat istana dekat atas tu. Daripada atas tu, daripada satellite punya view, boleh nampak istana tu bentuk sebiji mata. Sebiji mata. Cukup suka depa dengan logo sebiji mata ni. Nak menunjukkan kata one eye tu, satu mata ni kan. Dajjal ni kan dia buta mata sebelah. Jadi mata satu ni dijadikan logo pok-pok Dajjal ni. Dijadikan sebagai logo keramat di dalam organisasi-organisasi Yahudi. Sebab Dajjal ni dia orang Yahudi. Jadi orang Yahudi sangat menyembah dia, sangat suka kat dia, sangat menunggu-nunggu kedatangan Mesiah. Dia kata inilah Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu. Sebab sepatutnya Nabi akhir zaman tu Nabi Muhammad, tapi dia pun tak percaya. Sebab Nabi Muhammad bukan daripada Bani Israel. Jadi dia pun menunggu Nabi akhir zaman yang lain, yang mana adalah keturunan daripada keturunan Bani Israel juga, keturunan Yahudi juga. Dan Nabi terakhir itulah Dajjal. Nah, yang mereka anggap Nabi, tapi sebenarnya musuh Allah. Jadi Dajjal ini konon-kononnya dalam agama Yahudi, Dajjal ini konon-kononnya umpama macam Imam Mahdi yang datang nak selamatkan orang Yahudi dan nak hapuskan agama-agama yang lain. Sebab itulah Dajjal ini bila dia datang, dia akan menghapuskan ajaran Islam, dia akan hapuskan ajaran Kristian dan hanya akan memberi favor, memberi benda-benda keistimewaan ni kepada pokok Yahudi Israel sahaja. Jadi mereka anggap Dajjal ni dipanggil sebagai Al-Masih. Al-Masih ataupun dalam bahasa Hebrew disebut Messiah, M-E-S-S-I-A-H, Messiah, yang mana dalam bahasa Inggeris diterjemahkan sebagai The Savior, atau dalam bahasa Melayu disebut sebagai Sang Penyelamat. Sang Penyelamat. Sang Penyelamat kita Nabi Isa, Al-Masih juga. Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah penyelamat kita. Dialah yang akan datang dan membunuh Dajjal, kerana Dajjal ini adalah sang penyelamat yang palsu, the fake Messiah, fake Messiah ataupun Al-Masih yang palsu. Kedua-duanya menggunakan nama Al-Masih. Al-Masihud Dajjal dengan Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih Isa bin Maryam disebut dalam Al-Quran, Al-Masih Dajjal disebut dalam hadis. Kedua-duanya menggunakan nama Al-Masih. Kedua-duanya datang mengaku sebagai Nabi. Kedua-duanya datang buat benda magic-magic. Kedua-duanya datang bersama dengan pengikut masing-masing. Yang akan ikut Nabi Isa AS ialah umat Islam dan orang Kristian yang akhirnya masuk Islam selepas diislamkan oleh Nabi Isa. Yang akan ikut Al-Masih satu lagi ni adalah Dajjal dan kaum wanita. Ini disebutkan dalam hadis. Dalam hadis ni, Nabi Isa akan diikut oleh orang Islam dan orang Kristian. Yang Dajjal pula, Nabi SAW beritahu apabila dia keluar, yang ikut dia dua golongan. Pertama Yahudi, 70,000 daripada Isfahan, Nabi SAW beritahu, dan yang keluar adalah golongan An-Nisa. Golongan An-Nisa, kaum wanita, sehingga satu orang lelaki terpaksa mengikat isterinya, anak-anak perempuannya, makcik-makciknya dan sebagainya daripada mengikuti Dajjal. Jadi orang perempuan kita jagalah elok-elok, tak usah duk biar depa ni benda-benda yang memberi fitnah kepada agama.